Jelas Alright. Okay. So subunit pelupusan ni kita bawah saya ada 5 orang lah. Seorang my step, 2 orang EO dan 2 orang PT. So tim saya ni memang hebat lah. Okay. Bagus sebab 1 tahun ni kita pun setiap tahun kita memang terima banyak permohonan lah daripada throughout. Okay, melalui JKN. So 2024 ni sehingga semalam kita ada terima 110 permohonan pelupusan. Okay, untuk 2023 total permohonan yang diterima adalah 788 permohonan dan 2022 761 permohonan pelupusan yang diterima. Ini pelbagai lah. Ada stok, ada haiwan, ada aset alih. Mostly adalah aset alih lah. Dan peringkat kelulusan dia pun ada yang kelulusan SUV, bahagian perolehan, tiket SUK dan MOF. Okay. So ini adalah kitaran macam Puan Sakinah dia dah go through dengan Tuan-Puan penerimaan aset, apa tu macam mana kita perlu daftar aset, penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset, dan bila kita perlu selenggara aset tu kan, preventive atau corrective maintenance, dan kita ada pindahan aset, dan next adalah pelupusan aset. So yang ni semua kita dah go through lah, right? Tapi sebabkan pelupusan ni dia closely related dengan pindahan aset, saya akan buat sikit recap. Okay. So pindahan aset ni dia pindah, maksudnya kita transfer kita punya ownership aset tu kepada orang lain. Okay, pindahan ni dia sama. Orang akan confuse dengan nanti saya akan go through dengan Tuan-Puan dan serahan. So people tend to confuse lah antara 3 kaedah ni. Pindahan, serahan ataupun hadiah. Sebenarnya senang je. Dia punya konsep tu tuan-puan perlu tahu siapa adalah receiving party dia. Okay? Siapa adalah penerima dia. Okay? Untuk pindahan aset ni, PTJ adalah penerima dia adalah PTJ Agensi Kerajaan Persekutuan. Okay? Contoh, macam KKM kita nak bagi aset kita kepada KPM ataupun bagi dekat Jabatan Bomba atau bagi dekat Jabatan Penjara. Okay? So ini adalah pindahan aset. Okay, so next. Okay, ada soalan, KKM ada aset haiwan ke Puan? Ada. Kita punya aset haiwan adalah untuk research purpose. Kita ada tikus, ada nyamuk, ada cockroach, macam-macam lagi lah untuk tujuan research. Okay. So next, kita akan masuk pelupusan aset. So hari ni saya akan go through dengan Puan. Akhir sesi nanti kita akan, kalau sempat ada masa, harap-harap sempat, okay, ada sedikit quiz, right? So saya akan go through dengan Tuan-Puan, objektif, justifikasi, apa tu justifikasi pelupusan, siapa adalah kuasa melulus dia, apabila nak lepuskan satu aset atau stok, kita perlu adakan PEP, and then siapa yang diberi kuasa lah lembaga pemeriksaan pelupusan ni untuk sahkan borang pelupusan tu, okay, dan macam mana the apa borang tersebut, and then kita ada tata cara, the flow lah daripada kita kenal pasti aset nak dilupuskan, then the next step lah macam mana kita mohon, angkat kepada siapa, okay, then tindakan pelupusan tu macam mana, berapa lama dia punya tempoh tindakan pelupusan, adakah kita boleh lanjut tempoh, kalau kaedah yang kita mohon pertama kali tu tak sesuai, kita boleh buat pindah kaedah, okay, then in detail kita akan go through kaedah-kaedah pelupusan, and then semasa nak laksanakan pelupusan tu apa yang kita kena KIV, kita perlu laksanakan sebelum kita dispose aset tersebut, dan tanggungjawab urus setia, dan akhirnya ada laporan lah, laporan pelupusan aset alih, dan the last carta alih dia akan macam recap balik lah the whole process. Okay. Okay, boleh tak dalam chat tuan-puan nyatakan satu perkataan apabila menyentuh berkenaan dengan pelupusan.
Okay, kita ada nampak sini. Aset buang, aset aset yang rosak, tak boleh dibaiki, tidak digunakan, lama, musnah, keluarkan dari sistem, buang stok yang tak boleh guna. Betul. Barang lama, hapus, tidak ekonomi dibaiki. Okay, hapus, rosak, tidak boleh digunakan. Lagi apa? Sama lah. So, most of the reply dekat sini tanam. Sampah, luput, jimat ruang. Dia ada keperluan. Okay. Dia tidak semestinya aset tu kalau cakap je perlupusan, maksudnya dia dah tak boleh guna. Okay, kadang-kadang kita ada melebihi keperluan juga. So, tak semestinya kita dispose, kita boleh bagi kepada orang lain lah yang memerlukannya. Right? So definisi tu kita nak keluarkan aset tu daripada rekod kita lah. Okay. Make sure dia tak ada physical dia pun tak ada dekat lokasi. Dan dalam sistem kita, saya rasa tuan-tuan pun sedia apa sudah maklum lah yang kita semua aset alih stok ada menggunakan sistem lah untuk record purpose kan. So kita perlu keluarkan daripada record jugalah. Right? Dan objektif kita tak nak simpan aset alih yang tak boleh digunakan dan tidak diperlukan seperti yang Tuan Puan nyatakan tadi kan. Lepas tu kita nak jimatkan ruang pejabat sebab kalau benda tu dah tak boleh guna, buat apa kita nak simpan kan dekat office kita ke dekat hospital, klinik semua. Then kita nak pastikan pelupusan tu boleh jana hasil sebab kita semasa beli satu aset, kita dah make fully use of it. And end of the day, masa kita jual macam kita sendirilah bila kita beli kereta dan kita nak tukar kereta yang baru ke apa, kita nak jual kereta lama kita mesti nak hasil yang tertinggi kan. Sama dia punya konsep sama je. Right? And kita mesti menggunakan kaedah pelupusan yang betul lah bersifat mesra, alam dan lestari. Okay? Tak boleh kata sembarangan kita nak buang je benda tu dekat tepi jalan, tak boleh. Dia kena ada follow lah, ada kita perlu refer dengan JAS, Jabatan Alam Sekitar, pihak berkuasa tempatan. Okay? Alright. So, kita ada justifikasi pelupusan. Apabila kita nak lupuskan sesuatu, mesti ada justifikasi lah. Tak boleh sembarangan kita nak dispose je aset-aset tu. Right? So, dia adalah tidak ekonomi dibaiki, rosak, tidak boleh digunakan. Seperti yang Tuan Puan nyatakan tadi lah, most of it is adalah. Okay, kecuali pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. Okay, macam after warranty period tu. So, atas tanggungan PTJ lah. Okay. So kalau ada apa-apa rosak dan tak boleh dibaiki atau tak ada alat ganti di pasaran, so no use lah kita masih simpankan aset-aset tu kan. Ataupun aset-aset yang dah tidak lagi di peringkat optimum. Okay, kalau dia dah tak function, tak boleh meet kita punya requirement, no, tak meet the purpose, so kita dispose jugalah. Tidak diperlukan jabatan ni pun ada juga, macam mungkin dah dapat aset baru, so aset lama tu masih boleh digunakan tapi tidak diperlukan, so kita boleh buat hadiah atau serahan kepada pihak luar lah. Okay, dan perubahan teknologi pun ada. Okay, macam alat perubatan kita yang berpuluh tahun, so when the time comes, maybe after 15 years, 20 years, ada peruntukan, kita boleh buat beli aset baru lah. Ataupun komputer, okay, 3 to 4 years dia macam dia dah cukup cukup dia punya usia guna lah, dah fully depreciate and then mungkin window pun dah lama kan, kita perlu ada perubahan kepada komputer kita, so kita boleh dispose juga dengan justifikasi pelupusan tu ataupun melebihi keperluan. Okay, kadang-kadang okay, katakan kita ada ILKKM yang tutup yang diambil alih oleh PKD kan atau hospital take over kan. Tapi sedia ada PKD atau hospital dah ada aset-aset sendiri. And then bila take over ILKKM ni banyak pula kerusi, mungkin tak sesuai lagi function dia diguna sebagai institut latihan belajar kan. So dia dah tukar fungsi kan. So, kerusi-kerusi meja-meja tu semua kita boleh buat hadiah atau serahan. Kalau betul dah tak boleh guna, kita boleh buat musnah lah. Right? So, ia melebihi keperluan. So, dia tak semestinya benda yang rosak kita lupus. Right? Okay, ini adalah contoh-contoh lah. Kerusi macam kalau kita ada kes bencana banjir. Right? Typewriter ni saya rasa dah memang kita tak ada lagi lah. Kita sekarang semua dah guna komputer.
right? Dan kita ada macam kereta accident, lori-lori, okay? So untuk lupuskan sesuatu aset atau stok atau haiwan, kita ada perlu dapatkan apa the right person lah to sign off the document kan. So ada kuasa melulus lah di bawah perwakilan kuasa Seksyen 5 ni. Okay. Dia ada 3 peringkat. Right. First level yang the lowest one JKN lah, ketua pengarah. Okay, pengarah hospital ke pengarah JKN. Sorry, it's not hospital. JKN means pengarah JKN lah. Macam hospital dia perlu angkat kepada JKN, right? So setiap satu barang tu satu unit RM50,000 dan ke bawah. Okay, kalau RM50,000 genap dia perlu angkat kepada kuasa melulus KKM. Dan aggregate-nya tak boleh melebihi RM500,000 lah. Contoh, okay, katakan aset tu RM50,000. Okay, RM49,000 lah. Kita ada 11 unit. Dia dah lebih kan? Contohnya, 49,000 kita kali dengan 11,000, RM539,000. Okay. So dia dah melebihi kuasa melulus JKN. Kita perlu angkat kepada KKM. Atau kaedah lain yang boleh kita buat, kita split lah. Kita jangan angkat sekali 11 unit tu. Okay, kadang-kadang akan dapat komplain lah. Tapi so far dekat tangan saya tak adalah yang kata permohonan dikemukakan terima lambat. Right? So sama ada tuan-puan boleh split permohonan tu 5 unit angkat sekali dan 5 unit lagi angkat sekali kepada JKN lah, pengarah JKN. Okay. Then dekat KKM ni kita pula ada 2 peringkat juga. Ada SUB bahagian perolehan dan ada KSU dan TKSUK lah. Okay. Kalau untuk SUB ni, kuasa melulus dia adalah RM200,000, 50,000 sehingga RM200,000. Okay. Tadi JKN sampai 50 hingga RM50,000 kan. Untuk KKM kita ada SUB PMP bahagian perolehan dan perswastaan, dia adalah RM50,000 sehingga RM200,000 setiap satu aset. Contoh, katakan X-ray machine tu. X-ray machine mahal kan? Kita guna apa lagi kita ada? Fluoroskopi pun mahal. Okay, mesin fax. Mesin photostat yang besar tu. Okay, kita nak lupuskan, kita nak kontrak berpusat, kita nak pelupusan secara kontrak lah berpusat. One shot kita nak lupuskan 50 unit. Okay, dan dia dah melebihi kuasa melulus JKN. Kita kena angkat kepada SUB bahagian perolehan lah. Okay, dia kena tengok juga aggregate dia tak boleh lebih 2 juta bawah setiausaha bahagian perolehan dan perswastaan lah. Okay, kalau lebih daripada RM200,000 setiap satu unit, kita perlu angkat kepada TKSUK atau KSU lah. Okay. Senang cerita, overall KKM, bawah KKM, dia setiap satu unit aset tu kena below 400,000. Setiap satu unit sama juga untuk stok, sama juga untuk haiwan. Okay. Dan aggregate dia tak boleh lebih 4 juta. Okay. Dan untuk kelulusan MOF pula, dia adalah setiap satu unit aset tu lebih daripada 400,000 lah. Okay, contoh kita ada bus brand yang Mercedes ke apa kan. So dia macam 420,000 satu unit. So kita perlu angkat kepada MOF lah. Kuasa melulus dia adalah Perdana Menteri ataupun Ketua Perbendaharaan lah. Okay. So far untuk kuasa melulus ni okay ke? Jelas? Okay. Right. So next adalah perakuan pelupusan. Untuk lupuskan satu aset, kita ada split lah sama ada kita perlukan PEP atau tidak. Tuan-tuan pun rasa dah familiar lah. Yang tak familiar dia adalah satu macam apa pas lah untuk kita nak lupuskan aset tu. Okay. Kita nak berkan aset tu. Right. Beyond economic repair. So aset yang memerlukan PEP adalah aset mechanical, technical, electric, elektronik yang nilai dia lebih RM5,000. Okay, contoh, peti sejuk RM6,000. So, dia perlu PEP lah. Right? Apa lagi? Mesin fax, mesin photostat RM10,000. So, dia perlu PEP. Okay? Perkakasan komputer nilai perolehan asaja lebih daripada RM1,000 pun perlu PEP. Contoh, laptop RM3,000. Perlu PEP. Apa lagi kita ada?
Um, okay, katakan keyboard RM200 kan, dia kurang kan, so tidak perlukan PEP. So yang aset tidak perlukan PEP adalah aset yang kurang daripada RM5,000 untuk elektronik macam kipas, stand fan kan, stand fan, projector yang kurang daripada 5,000 tak perlu PEP. Macam kita punya mouse ataupun printer macam RM100-200 kan pun tak perlu PEP. Okay. Kamera digital tu kena tengok dia harga dia berapa Encik. Ya, perlukan PEP. Saya ada persoalan. Okey, untuk yang CJPEP tu berkaitan dengan nombor ASIS kan. Kita sebab aset-aset KKM ni dimaintain oleh syarikat, ada yang dimaintain oleh syarikat konsesi. So bila dimaintain oleh syarikat konsesi, PEP ni biasa engineers yang akan sediakan. Right? So sebelum ni apa yang dipraktiskan adalah pada PEP tu dia hanya ada nombor ASIS. Okay, kecuali PEP tu dibuat manual. Manualnya masih bertype tapi dia key in sendirilah. Dia bukan jana daripada sistem. Sebab sistem ASIS ni dia maintain asset tu menggunakan nombor ASIS dia. Okay, dia ada separate unique number untuk dia. Okay, tapi untuk tata cara pengurusan aset, kita ada nombor siri pendaftaran aset. Okay, tapi problem ni dah di-solve lah di peringkat KKM. Mereka dah tengah ambil tindakan. Make sure semua aset yang di-maintain oleh syarikat konsesi ada nombor siri pendaftaran apabila mereka menjana PEP tersebut. Okay. Harap menjawab soalan hospital balik pulau Right. So untuk dapatkan PEP ni dia kita perlu refer lah kepada respective person. Bukan semua orang boleh keluarkan PEP kan. Dia perlu ada technical knowledge lah. Okay, contoh untuk kenderaan kita boleh dapatkan daripada JKR. Lepas tu peralatan perkakasan ICT kita boleh dapat daripada pegawai teknologi maklumat, peralatan pergigian. Tengok dia punya apa uh, subject matter expert dia siapa. Okay, so kita boleh dapatkan perakuan pelupusan tu daripada pegawai tersebut lah. Right? Peralatan perubatan kita boleh dapat daripada engineers. Peralatan perubatan sinar radiasi boleh dapat daripada pegawai sains atau fizik lah, daripada bahagian kawal selia radiasi. Nombor kod nasional pada... Sekejap saya ambil pegang dulu. Nombor kodifikasi nasional ni biasa tak ada tulis lah, dia akan blanko. Kalau ada pun mungkin apa-apa unique serial number related to asset tersebut. Dia akan masukkan dekat sana. Okay. Alright. Untuk PEP ni, dia ada tempoh sah laku 1 tahun. Okay, sebelum saya pergi ke next one. Point aset lama bernilai lebih 5K dan tidak berdaftar dengan ASIS. Macam mana nak dapatkan PEP? Unit kejuruteraan kata perlu daftar dalam ASIS baru boleh keluarkan PEP. Tak ada PEP manual. Kami di PTJ problem untuk lupusan aset lama sebab tak daftar dengan ASIS. Aset, okay, untuk Puan Nurul Asma, kalau aset lama ni tak didaftar dengan ASIS, maksudnya dia tak di-maintain oleh syarikat konsesi ke? Adakah aset tu tidak di-maintain oleh syarikat konsesi? Jika tidak di-maintain oleh syarikat konsesi, Puan boleh keluarkan PEP manual yang bertype. Tak boleh tulis manual dengan tangan semua kena bertype sebab kita baru-baru ni ada tuan-puan pun sedia maklum, kita dah ada perbincangan dengan MOF, dia mohon semua dokumen kita adalah bertype lah. Okay, untuk okay, next question Puan, bagaimana dengan sanitasi data komputer, bagaimana kaedahnya sebelum PEP dikeluarkan? Okay, untuk urus setia ni dia perlu serentak Encik. Boleh buat PEP dulu and pada masa yang sama perlu mohon untuk kelulusan sanitasi data. PEP perkakasan komputer perlu tanda tangan siapa? Boleh dapatkan daripada pegawai ni lah BPM.
Kalau akaun bangunan yang tidak memiliki sijil pendaftaran yang telah rosak, bagaimana ingin dibuat pelupusan? Okey, untuk lupuskan apa-apa aset kerajaan, aset tu mesti didaftar. Okey, cara dia Encik boleh refer kepada Pepaliling. Okey, macam tiba-tiba benda tu selama ni tak ada orang perasan kan, bila rosak baru orang perasan kan. So, sekejap, Encik boleh refer kepada tata cara pendaftaran aset para 9. Okey, 9C Di situ ada nyatakanlah uh, salinan dokumen pembelian atau dokumen penggantian atau diterima melalui pindahan atau apa-apa kelulusan khas. Okey, cara buat dia, uh, pihak tuan boleh write in kepada atau pegawai aset daripada di tempat tuan boleh write in kepada ketua jabatan menyatakan apabila melaksanakan pemeriksaan aset mendapati uh, sekian-sekian aset tidak didaftar. Okay. Then apa tindakan corrective action yang kita boleh ambil adalah nanti ketua jabatan akan minitkanlah mohon buat pendaftaran aset ikut tata cara yang berkuat kuasa lah. So dengan punca kuasa dokumen tersebut, Tuan Puan akan daftarkan akaun tu. Okay, daftarkan akaun dengan untuk tujuan pelupusan. Okay, untuk harga dia kalau tak ada, tak boleh refer dia ke ASIS ke mana ke apa kan. Guna je nilai semasa, check current value of the asset berapa. Okay, dekat IGF Mas ada ke? Kalau tak ada juga, guna je apa-apa harga yang boleh relate ataupun senang cerita daftar bawah 2000, 1999 untuk tujuan pelupusan. Sebab aset ADR tak adalah dalam IGF Mas. So kita tak perlu risau that apa baki account dengan baki SPA tak betul kan. Okay, itu cara buat dia. Perbezaan elektrik dan elektronik sebenarnya sama je lah. Whatever yang kita ada boleh apa macam plug point, switch dia adalah peralatan elektronik lah. Sanitasi data komputer mohon kepada siapa? Ini perlu dapatkan kelulusan CGSO, mampulah. Okay, PEP manual tu yang tu daripada siapa puan? PEP manual tu boleh dapat daripada pegawai teknikal seperti yang senarai ni lah. Tengok dia aset tu apa. Kalau ICT dapatkan daripada BPM. Kalau peralatan pergigian, pegawai pergigian lah. Pegawai yang tanda tangan PEP ni tidak perlu dilantik. So dia perlu ada kepakaran pada aset tu, dia dah boleh sign. Okay. Selepas, nanti saya akan share dengan urus setia. Okay, next. So tadi kita dah cakap siapa boleh tanda tangan PEP ni kan. So PEP ni pun dia ada time frame 1 tahun daripada tarikh dia dikeluarkan. Right? So jika, okay, untuk fahamkan the whole scenario here, saya dah buat dalam macam timeline lah. Okay, tempoh sah laku PEP. Okay, contoh tanda tangan pegawai teknikal tu adalah pada April 2023. Tempoh sah laku dia adalah 1 tahun lah. Jadi okay. Nampak sanitasi komputer CGSO atau unit IT yang kena buat. Kalau Encik Marunizan, Encik kalau tak faham proses tu, Encik boleh refer kepada unit IT atau bahagian IT di PTJ Encik lah. Okay. Maksudnya kalau aset tak didaftarkan dengan ASIS, PEP manual oleh unit kejuruteraan ke? Ya, dia perlu keluarkan. Kalau dia tak nak keluarkan, minta mereka rujuk kepada apa bahagian kejuruteraan KKM lah. Mesti ada jalan penyelesaiannya. So, tuan-puan tak perlu risau. Okay. Boleh ulang tak ayat yang kita nak bagi kepada ketua jabatan yang aset tak daftar tu? Okay. Katakan kita tiba-tiba satu aset tu rosak. Okay. Bila aset tu rosak, macam mana kita nak act on it kan, kita nak lupuskan aset tu, tapi cek-cek aset tu tak didaftar. So bila kita nak lupuskan satu aset, dia mesti akan incur cost kan, sama ada nak apa
dismantle aircon tu, ataupun nak macam pihak luar datang ambil kita punya aset tu untuk dispose, semua ada incurred cost kan. So takkan kita sendiri nak tanggung cost tu, mesti kena gunakan duit kerajaan, duit jabatan, betul. So kalau nak gunakan duit jabatan, mesti aset tu didaftar. Okay, so cara untuk kita daftarkan balik aset-aset yang tak ada surat beranak ni, kita perlu tulislah kepada ketua jabatan untuk dapatkan punca kuasa untuk daftar balik aset tu. Okay, buat surat kepada ketua jabatan, macam minta lah kelulusan untuk daftar balik aset tersebut ikut tata cara yang berkuat kuasa. Okay, faham ke Encik Muhammad Idris? Faham Alright. Sanitasi data, guna garis panduan sanitasi data elektronik dalam perkhidmatan awam oleh CGSA. Dari Encik Nur Hisham, sanitasi komputer ni kita gunakan garis panduan sanitasi data lah yang dibangunkan oleh Jabatan Perdana Menteri lah. Okay. One CJPEP untuk aset IT pun, ya, semua PEP perlu bertype. Kami dah tak terima yang tulis tangan. Okay, tak, yang tulis tangan, ruangan yang tulis tangan adalah PEP pegawai sign saja, signature dengan stamp. Yang lain semua bertype. Okay. Okay, so tempoh sah laku PEP ni tadi kita dah ada pegawai untuk sign PEP tu. So dia punya sah laku tu 1 year lah. Contoh, April 1st, 2023, sah laku dia sehingga 31st March 2024. Okay? Contoh, uh, kelulusan tu adalah kelulusan KKM. Okay? Upas KKM terima permohonan 15 March 2024. Okay? Then Puan Yash pun ada kursus, pergi hadir ni, ada meeting lain. So bila sampai saya hadap file tu sudah 10 April 2024. So saya akan batal ke saya masih akan proceed? Soalan dia. Okay, so jawapannya saya masih akan proceed lah, sebab apabila permohonan lengkap diterima dekat saya, dia masih valid dalam tempoh sah laku PEP tu. Okay, sebelum 31st March 2024. Saya yang gerakkan paper tu lambat pada 10 April. Okay, satu lagi contoh. Katakan saya terima permohonan lengkap pada 2 April. Okay, atau 10 April ni lah kita pegang. Okay, 10 April ni saya tak ada kerja lain. Dapat masuk je surat, saya dah terima 10 April. Okay, tapi PEP saya nampak dah March 31, 2024. Terus kita akan hantar balik permohonan, kita akan minta PTJ untuk kemukakan permohonan barulah. Okay. PEP untuk aset ni berapa orang sign? 2 orang, cik. Peralatan di taman seperti buai, longsor yang tak daftar, staf yang terdahulu memberi maklumat mengatakan datang dengan bangunan. Quarters. Nak lupus macam mana? Perlu tengok aset-aset ni adalah aset tak alih ke macam mana, cik? Kena tengok dia punya nature dia dulu. Boleh check dengan tim PATA jugalah. Puan, bagi pelupusan perabot musnah, syarikat yang berdaftar dengan JAS tak nak ambil papan-papan telah rujuk dengan PBT juga tidak menyediakan pelupusan papan secara percuma. Juga perlu dibayar. Boleh. Soalan daripada urus setia yang lepaskan perabot musnahkan kepada syarikat yang mendaftar JAS tu kan. Boleh. Ada peruntukan boleh. Kalau tak ada peruntukan memang kena simpan lah sampai ada peruntukan. Make sure untuk tahun depan kita dah ada budget includekan semua aset-aset yang kita nak lupus tu dengan kos-kos dia sekali. Untuk jabatan tu maksudnya kelulusan pengarah PTJ ke untuk pertanyaan pendaftaran semula aset dalam SPA nak lupus tu. Tetapi tak ada dokumen punca kuasa dia untuk daftar balik aset-aset yang tak ada maklumat perolehan tu. Okay, kita akan gunakan punca kuasa surat daripada
Macam kita angkat minit ceraian macam tu, kita buat story dia, tulis latar belakang dia semua kan. Lepas tu kita dapatkan kelulusan. Dia last page tu kan ada saya sokong atau tak sokong atau setuju ke tak setuju kan dengan apa yang kita advise dia tu kan. Buat something like that. So itu adalah punca kuasa untuk kita daftar balik aset tu. Bagaimana proses pelupusan bagi aset MIC? Aset MIC ni dia kalau ada kontrak kita perlu lupuskan secara serahan lah. Nanti kita akan go into it. Penerimaan permohonan diambil kira oleh UPAS secara hard copy kan? Ya, masih kita terima secara hard copy kecuali untuk permohonan lanjut tempoh dengan pindah kaedah lah. Right? Kita terima secara email untuk pindah kaedah dan lanjut tempoh. Technical advice report bagi aset. Saya tidak untuk yang poin Safinas, technical advice report bagi aset yang melebihi usia atau tidak efektif untuk membaikkan, siapa yang berkelayakan untuk keluarkan bagi PTJ yang tiada servis agenta kan. Yang tu kita boleh refer kepada the person in ni, pegawai yang boleh tanda tangani PEP. Untuk lepuskan satu aset, dokumen yang diperlukan adalah borang pelupusan dan PEP saja. In term of technical advice report tu saya kurang pasti pun. Kalau dokumen submitted kat Kementerian, kita dapat borang 21, borang pelupusan aset dengan PEP perakuan. Kalau tempat puan tak ada engineers atau IT, boleh refer kepada JKN. Kalau JKN pun tak ada, boleh refer kepada Kementerian. Mesti ada orang yang boleh perakukan pelupusan aset puan-puan tu. PTJ kami dalam proses permohonan kelulusan pelupusan trailer. Permohonan telah dihantar ke KKM Disember lepas. PEP dari JKR telah tamat salahku 7 March. Apa tindakan yang perlu? Okey, Dr. Afifah, saya perlu tahu sebab kalau dekat saya tak rasa saya perap lah saya punya permohonan tu. Saya perlu semak balik. Mungkin doktor boleh PM tepi bagi vehicle number, nanti saya boleh checkkan status. Okey, kalau permohonan tu adalah kelulusan MOF, dia adalah di luar kuasa saya lah untuk segerakan permohonan. Okey, kalau peringkat KKM memang semua akan within 30 days KPI kita. Right? Biasanya PEP ICT urus setia kena prepare QPAS 19, ada tangan pegawai IT nyatakan show lupus pada PEP, tulis tangan sahaja. So kena type semula ya. Okey, PEP ni okey memang urus setia yang prepare. Okey. Tapi dalam PEP ni kita tak nyatakan apa-apa show dekat show. Oh okey, perlu bertype. Maksudnya selepas dia dah tulis dekat pegawai PEP, pegawai yang perakukan PEP tu, dia dah tulis, puan perlu type dapatkan signature dia. Mesti kena bertype. Okay. Kata cara pelupusan stok ubat bagaimana? Nanti kita next session kita akan go into it lah Puan Azrin. Pelupusan pemadam api perlu dibuat secara e-waste atau jualan sisa. Pemadam api ni dia adalah dilupus secara jualan sisa. Sebab saya pun dah check dengan Jabatan Bomba apa debu the debu dalam tu dia sebenarnya tidak not toxic lah, tak not harmful. So kita boleh jual dia punya container yang luar tu besi berharga tu, sebab sekali kita biasa dia tamat tempoh dia in about kan, dia datang beratus unit kita lupus sekali, so itu memang boleh dapatkan hasil lah. Okay, hasil yang tinggi juga. Macam mana dengan ink cartridge yang telah habis atau kosong? Perlu buat pelupusan atau user boleh buang terus? Okey, ink cartridge ni apa-apa stok yang telah diindent keluar, dia terus dah boleh lupus, buang je. Okey, tak perlu ikut TPS, tata cara pengurusan stok atau pelupusan stok lah. Tak perlu nak musnah ke, nak fikir e-waste ke, tak perlu. Okey, stok yang masih ada dalam store saja, bila rosak, okey, tak boleh guna, baru kita ikut tata cara TPS yang betul lah. Okey, tapi untuk kementerian macam bahagian saya, biasa admin akan collect balik. Nanti
Saya tak pastilah apa dia akan buat, dia akan buang ke macam tu. Right? Berapakah tempoh optimum seelok-eloknya pemohon perlu kemukakan permohonan pelupusan yang ada PEP? Bagi saya rasa segeralah. Okay, selepas dah dapat PEP tu, tinggal dapatkan apa, isi borang 21 je kan, pelupusan aset alih tu ataupun QPES. QPES sebenarnya stok kita tak ada PEP lah, untuk aset alih saja. So bila dah dapat perakon pelupusan ni, boleh mohon segera lah, sebab kita pun tak tahu situasi tu dia akan drag macam mana, dia peringkat kelulusan siapa, MOF ke, KKM ke kan. Kadang-kadang in between ada syarat-syarat baru. So sebaiknya dapat je PEP terus kita mohon pelupusan. Okey, Dr. Afifah, saya ambil maklum 7 Mac 2024, tak apa. Tapi kalau kami dah proses, memang valid lah PEP tu. Dia akan, kita akan guna pakai apa yang dikemukakan. Pelupusan pemadam api untuk lupus, pemadam api tersebut perlu didaftar nombor aset kan puan. Bagaimana kalau pemadam api tersebut tak ada aset dia sebab ada pemadam api yang lama? Uh, Samalah tata cara yang saya bagi tahu tadi. Untuk lupuskan apa-apa perlu ada pendaftaran aset, dapatkan punca kuasa pendaftaran tu daripada ketua jabatan. Kalau printer dah dan perlu dilupuskan tetapi banyak lagi stok ink cartridge, ink ni perlu dilupuskan bersama ke tidak? Kita perlu check dulu ink tu ada, uh, mungkin tak ada keperluan dekat kita, mungkin tempat lain dia masih ada keperluan, so kita boleh macam wawarkanlah kepada mungkin within the PTJ itself ataupun PTJ sekitar tempat tuan-puan. Puan, untuk pelupusan adakah kipas 10 perlu dilampirkan bersekali? 10 aduan kerosakan. Okay, just sharing lah. Untuk aduan kerosakan ni, ada satu kes saya pernah terima. Dia mohon pelupusan, and then dia ada sertakan QPAS 10. Kalau QPAS 10 tu saya tak terima, saya akan lupus je. Tapi sebab dalam QPAS 10 tu, dia ketua jabatan menyatakan ada kecuaian pegawai dalam tu. So automatically kita akan reject case tu. I mean tak proses pelupusan. Kita akan minta PTJ angkat paper ikut tata cara kehilangan dan hapus kira. Sebab ada kecuaian pegawai. Right? Tapi tak ada keperluan untuk sertakan QPAS 10 lah untuk menjawab soalan hospital balik pulau. Macam mana nak lupuskan item yang datang bersekali dengan bangunan dan tempoh masa melebihi 10 tahun tiada dokumentasi? Boleh lupuskan begitu sahaja since tiada dokumentasi? Tak boleh Puan Syahliza, kita tak boleh lupuskan macam tu saja. Ni macam soalan berulangan yang tak ada punca pendaftaran ni, mesti kita kena daftar aset tu. Terutama bila dia ada incurred cost. Sebab siapa nak tanggung kos-kos ni, and then kita tak boleh lupus buang macam tu ataupun pegawai ambil balik aset, tak boleh. Okay, mesti kena ikut tata cara. Right? Adakah tata cara pelupusan bekas racun atau boleh mohon dengan ketua jabatan saja dan cari syarikat daftar dengan, adakah tata cara pelupusan bekas racun atau boleh mohon bekas racun? Yang ni perlu ikut tata cara buangan terjadual Puan. Puan Naziha binti Razali ya. Ya, kena cari syarikat yang berdaftar dengan alam sekitar lah, betul. Dia tak ada, saya tak pasti ada tata cara khas ke tidak, tapi kaedah pelupusan dia adalah buangan terjadual. Siapa yang sign untuk validasi pihak ketiga dalam borang maklumat sanitasi media elektronik? Nanti saya akan share dengan tuan-puan sedikit lah apa yang saya collect untuk sanitasi media elektronik ni untuk jawabkan soalan Encik Zaki nanti Okay. Untuk aset lama yang tidak berdaftar dan tiada dokumen sokongan boleh didaftar ke? Boleh didaftar ke untuk? Ya, boleh. Ya, ketua jabatan adalah mana-mana pegawai yang tertinggi di lokasi tuan puan. Okey, kalau PKPD, pegawai kesihatan dekat PKPD itulah. Kalau JKM, pengarah. Okey, kalau hospital, hospital pengarah lah. Pelupusan ink dan cartridge kena guna QPAH 10 juga ke? Tidak.
PKD Marang, pelupusan ink dan cartridge tidak menggunakan Kipas 10. Kipas 10 adalah borang aduan kerosakan. Sebab aset atau stok yang telah diindent keluar, dia dah expense off. Kita dah tak ada dalam rekod apa sistem pengurusan stok kita lagi. So, tuan-puan boleh buang je lah. Pihak JKR ada tanya memang valid setahun sahaja ke PEP sebab untuk ambil CJ yang asal di JKR akan ada bayaran. Ya, betul. Setahun sahaja sekali ikut TPA. Tak boleh ke sekali keluar saja? Tidak boleh, Puan. Daripada Hospital Kulim, tak boleh. Dia sekali, memang ada tempoh validity 1 tahun. Contoh, kenapa dia ada tempoh validity 1 tahun ni? Sebab uh, katakan kenderaan tu, okay? Kenderaan tu tahun lepas nilai semasa dia 10,000, okay? Tapi tahun ni mungkin kenderaan tu dah jadi 8,000 sebab dia susut nilai kan? So memang dia perlu dapatkan yang latest punya PEP lah. Kalau mesin sewaan, ink seperti drum masih ada powder, ya. Perlu buat pelupusan ke? Repetitive same punya question. Kalau stok adalah telah diindent keluar, kita tak perlu buat pelupusan ikut TPS. Okay. Saya mohon tukar show pelupusan kenderaan hantar ke KKM last year. PEP dah tamat tempoh hujung Disember lepas. Saya perlu mohon PEP baru atau tunggu je kelulusan? Tak perlu. Seperti yang saya cakap, kalau PEP kami dah pegang untuk proses, PEP tu masih valid. Okay. Ada juga situasi di mana kita dah bagi kelulusan, and then PTJ buat sebuah harga kan, tawaran sebuah harga tu dia buka, lepas tu dia tengok PEP dia dah tamat tempoh, dia pergi minta mohon lagi PEP baru. Okay, bila dapatkan PEP baru tu, PEP nilai semasa baru tu dah kurang. Okay, so bila dia tawarkan tu, harga dia dah berkurang. So jangan buat macam tu lah, kita ikut je apa harga pada PEP yang kita mohon dapatkan kelulusan tu. Right? Jika aset lama tu tak daftar dan aset tu pula tak boleh pakai. Dah. So nak buat apa? So ini repetitif yang Puan Syarin uh, lupus. Kalau tak ada, tak boleh diguna, memang cara kaedah dia lupus, tapi tak ada maklumat pendaftaran, dapatkan kelulusan ketua jabatan. Untuk stok yang usang dan tidak digunakan, jika ditawar ke PTJ lain tapi tiada berminat, boleh terus buat pelupusan stok ke? Puan Aisyah. Contoh stok apa tu, Puan? Boleh bagi detail sikit tak? Kelulusan di peringkat mana, kalau ketua jabatan saja atau JKN? Yang tadi Puan Naziha. Kena tengok harga aset tu lah. Seperti yang saya cakap tadi kan kita ada 3 peringkat kelulusan kan. Untuk kelulusan ni JKN, KKM atau MOF. So tengok nilai racun apa? Racun tu lah. Masa kita beli tu harga dia berapa. Kami ada aset mesin franking yang telah rosak dan tidak boleh dibaiki, tetapi mesin franking masih ada baki amount 300. Adakah boleh lupus terus bersama amount? Saya rasa duit tu perlu bagi dekat unit hasil lah. Baru kita lupuskan dia punya physical dia. Right? Terangkan bagaimana proses pelupusan aset Mercury. Okay, aset Mercury ni dia pun buangan terjadual. Tuan boleh refer dekat JAS lah, Jabatan Alam Sekitar. Dia ada spesifik dia punya coding. Okay, kod apa yang perlu kita gunakan lah. Biasanya kalau buangan terjadual ni dia dalam SW4 punya coding. 404 ke 403 macam tu. Untuk pendaftaran aset lama yang tiada dokumentasi butiran untuk pengisian butiran semasa isi daftar, boleh ke kita letak tiada maklumat untuk rangan? Boleh, tapi dalam rangan spesifikasi dan catatan tu cerita sikit aset ni ditemui bila, and then dengan punca kuasa surat kelulusan daripada ketua jabatan, kita daftar aset ni untuk tujuan pelupusan. Okay, soalan daripada Puan Azrin.
Apakah kaedah terbaik untuk menentukan nilai semasa aset di Q41? Okey, nilai semasa di Q41 ni dia adalah based on harga nilai semasa pada PEP. Okey, biasa harga di PEP ni pula kita refer kepada uh, sistem IGF MAS. Apakah ataupun Jabatan Akaun Negara dia ada calculation of setiap satu aset yang kita rekod tu, berapa dia dah susut nilai, berapa baki nilai aset tu. So kita boleh refer kepada tu lah. Kalau tiada maklumat langsung, uh, PEP pegawai yang melakukan pelupusan tu boleh buat estimation price. Okay, kita tak pernah soal lah nilai semasa tu validity dia macam mana. Okay, kita pegang dengan apa yang pegawai perakuan pelupusan tu bagi. Right? Maksudnya boleh teruskan proses pelupusan kalau dah dapat kelulusan pelupusan walaupun PEP dah tamat tempoh kan puan? Ya betul. Kalau kita JKN atau KKM dah proses permohonan puan, PEP dah tamat tempoh masih valid. Kelulusan tu peringkat mana? Kalau ketua jabatan saja, okey ini sama. Macam mana lupus aksesori komputer atau printer yang rosak dan diganti yang baru oleh konsesi. Contoh monitor dan printer. Okey, kena tengok macam mana dia punya pendaftaran aset tu. Masa kita daftar aset tu, monitor bersekali dengan aksesori ke macam mana? Alright. Kalau tuan puan, saya rasa yang tanya ni mungkin maklum lah. Okay, katakan printer, monitor kita daftar. Dia ada nombor suri pendaftaran KKM, JKN atau modal lepas tu tahun kita beli tu, then 01 contoh. Okay. Then dia punya mouse akan jadi 01-01. Uh, dia punya printer dash 01-02 macam tu kan. Contoh, nanti kita akan go in detail apabila kita nak lupuskan induk dia tapi aksesori kita tak nak lupus. Okay. Kalau diganti oleh syarikat konsesi yang lama tu kita kena tengok kontrak dengan syarikat konsesi tu macam mana. Sama ada dalam kontrak tu ternyata aset tu adalah tanggungjawab PTJ itself untuk lupuskan ataupun syarikat konsesi perlu lupuskan. Kalau adalah tanggungjawab syarikat konsesi, kita akan buat pelupusan secara serahan kepada syarikat konsesi. Kalau tanggungjawab tu adalah PTJ, so physical printer atau komputer tu akan dilupus secara e-waste. Ada tak contoh template surat kelulusan ketua jabatan bagi aset-aset yang tak daftar tu? Hospital Sultan Idris Shah. Saya cuba dapatkan, kalau dapat nanti boleh PM tepi. Tapi dah banyak PTJ lah yang buat cara yang sebegitu yang saya mention tadi, and kita pun dah ada angkat untuk proses pelupusan. Macam mana dia nak daftar kalau tiada apa-apa dokumen rujuk. Sebab tu saya cakap to the apa best information yang puan boleh dapat. First, kita tengoklah kalau aset tu pernah di-maintain oleh syarikat konsesi ke tidak. Okey, kalau ada, sistem ASIS ada daftar aset tersebut tapi SPA tak ada, kita refer uh, information daripada sistem ASIS. Kalau sana tak ada, baru kita akan refer kepada aset yang sama tara. Katakan PC Dell. So kita pergi refer balik PC Dell yang didaftar sebelum ni. Ada tak brand yang sama? So kita ambil harga dia lah, estimation harga dia. Tapi apa-apa yang tuan-puan buat, mesti make sure ada punca kuasa, and then pada aset, terutama bagi aset-aset yang tiada punca pendaftaran ni, dekat spesifikasi dan ruangan catatan tu nyatakan apa situasi tu, so that orang yang, sebab kita kan biasa rotation of job ni frequent kan, so tuan-puan mungkin dekat tempat tu sebentar je, so bila orang yang take over tu tahu the whole scenario lah macam mana ongoing process tu. Aset-aset yang disebabkan perubahan teknologi seperti kamera, missing effects boleh show kaedah pelupusan secara e-waste. Puan Rosliza stok buku-buku daftar yang dah ada pindaan baru. Contoh stok buku-buku daftar yang dah ada pindaan baru. Tak faham Puan Aisyah apa soalan tu. Contoh stok buku-buku daftar yang dah ada pindaan baru maksudnya Puan macam mana aset-aset yang lama dah dilupuskan tapi tidak dilupuskan dalam sistem. Yang ni perlu buat paper, tulis sikit dia punya background semua.
Ini perlu angkat melalui kaedah 2.8, hapus kira rekod. Okay. Maaf puan, sekarang sesi jawab masih ada lagi slide presentation. Memang ada banyak sebab kaitan dengan ni pelupusan. Sebab saya rasa mostly pun yang hadir memang maklum lah kaedah tu. Saya rasa more engage dengan soal jawab ni pun okay sebab on the ground dia face, sebab apa yang saya akan go through dengan Tuan Puan adalah teori lah. Teori ni kalau saya tak habis hari ni pun Tuan Puan boleh refer balik dekat Pekaliling lah sebab sebiji saya petik daripada Pekaliling. Tapi real life case ni sebab setiap kali kita engage dengan different permohonan, dia punya situation tu berbeza lah. So saya rasa daripada soalan ni dapat help lah Tuan Puan untuk daily punya operasi. Kaedah pelupusan stok bagi stok yang masih berbaki dan tidak lagi digunakan kerana pindaan secara tiba-tiba oleh, dan kaedah pelupusan stok bagi stok yang damage sebagai sebab financial dan tak ada physical. Okay, stok nanti kita akan boleh nanti Puan Zaimah refer balik soalan masa kita sesi stok Okay. QPA 21 pun nanti kita akan go through macam mana lupus bawah aset di bawah program RPM, nanti pun kita akan go through. Okay, kita teruskan Alright. So, perkara-perkara lain yang perlu diberi perhatian semasa penyediaan PEP kepada kuasa melulus adalah seperti berikutlah. Saya tunjuk contoh. Tuan-tuan boleh nampak ke saya share PEP tu? Nampak saya punya PEP Okay, alright. So, ni contoh PEP. Dia macam tak ada butiran. Laporan pemeriksaan apa. Okay, kos terdahulu aset. Okay, ni pun blanko. So, kalau tak ada maklumat, boleh nyatakan tiada maklumat. Right? Jangan tulis kosong je lah. So, tadi untuk jawab soalan tuan-puan yang tanya pasal nombor kodifikasi tu kan, biasa dia blank lah. Kita boleh tulis tiada maklumat. Ini pun kita pernah di-query oleh MOF. Harga dia tinggi tapi memang ke tak ada nilai semasa. Okay? At least letak RM10 ke. So, masa kita nak jual tu nampaklah ada nilai dia lagi kan. Mesti at least macam peralatan perubatan ni, autoclave ni dia besi kan. So, lebih kurang dia boleh berapa? Mungkin letak 100 ke 200 to the best knowledge of pegawai perakuan pelupusan tu lah. Okay, yang ni pun saya difahamkan dia memang standard lah cetak daripada sistem ASIS kan. So, ini pun dia kalau MOF dia minta kita pilih satu saja. Ini pun boleh jadi satu teori. Kadang-kadang kan paper tu cantik je tapi sebabkan tak palang benda ni, kalau tuan-puan tengok aset ni tidak ekonomi dibaiki lagi, penggunaan hendaklah dihentikan kerana ianya tidak selamat digunakan lagi dan atau mengalami kerosakan besar. Dia tanya kami, adakah puan nak guna dan atau? Okay. So, biasa saya tak revert balik lah. Saya akan palang je. Okay. Yang ni permohonan yang lama lah. Okay. 2024 kalau kemukakan 2020 lagi memang kita takkan proses. Kita akan reject. Okay. So, ni adalah contoh yang tiada maklumat lah. Kita boleh tulis tiada maklumat. Okay. Lepas tu yang ni memang tak jelas lah bagi dekat kami. Memang pun kami return. Minta kemukakan PEP yang baru. Okay. So, yang macam soalan tuan-puan tadi yang nombor ASIS tu kan. So, ni nombor ASIS. Biasa dia ada unique number dia tersendiri. So, sekarang kita akan minta BPKJ memang dah look into this issue lah. Dia akan ada nombor KKM tertera dekat sini. Right? Okay. So, untuk sign satu borang, kita tadi dah nampak PEP, QPAH 19, dan kita ada QPAH 20 lah. QPAH 20 ni adalah surat lantikan lembaga pemeriksaan pelupusan. Pegawai inilah yang akan tanda tangan QPAH 21, borang pelupusan aset alih tu lah. Right? So, lantikan dia perlu dibuat oleh, kalau praktis di KKM ni adalah pengurusi JK Park lah.
Datuk TKSUK. Right? Setiap lantikan dia akan valid 2 years. Okay. Biasanya pegawai yang dilantik ni dia tak boleh apa aset yang dia peraku lupus tu tak boleh atas nama dia. Okay, contoh saya adalah LPP and saya ditugaskan untuk lupuskan barang di bahagian perolehan dan penswastaan. So bilik saya ni saya tak boleh sign. Okay, borang 21 tu kalau aset tu atas nama saya tak boleh sign lah borang QPA 21 tu. Okay, mempunyai kepakaran memeriksa aset tersebut. Okay, pegawai PMP atau kumpulan pelaksanaan 19 and above. Okay, so tugas-tugas LPP ni dia perlu maklumkan tarikh kepada kementerian atau jabatan bila ni dia nak datang periksa aset tu. Okay, kalau untuk aset keselamatan ni dia perlu ikut akta dan peraturan pihak berkuasa berkenaan lah. Okay, and dalam QPA 21 ni borang tu nanti saya akan tunjuk tuan-puan, dia perlu nyatakan dengan jelas setiap satu item. Okay, contoh dalam bilik saya ni ada printer, ada apa lagi, kipas, ada meja, kerusi. So setiap satu item ni dia ada tagging nombor siri pendaftaran dia tersendiri kan. So kita perlu nyatakan dengan jelas lah. Okay, printer tu apa kaedah pelupusan kita nak lupus. Meja, apa kaedah pelupusan yang kita nak lupus. Okay, dan periksakan aset tu dalam tempoh 1 bulan daripada tarikh diarahkan oleh jabatan. Okay, pastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan dikeluarkanlah. Yang ni adalah kita boleh closely read link adalah macam komputer kita ada hard drive semua kan. So perlu dikeluarkan lah. Okay. Then last dia tanda tangan QPA 21 dan kemukakan kepada jabatan. So ni adalah flow lah. Apabila kita nak lupuskan sesuatu aset, kita kena pasti aset nak dilupuskan, dapatkan PEP tadi. Okay. So PEP tu mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut. Okay, PEP ni biasa dia punya information akan rely pada QPA 3 lah. Okay, QPA 3 ni surat daftar aset tersebut. Okay, information kalau dekat QPA 3 adalah 100,000, PEP 100,000, QPA 21 pun 100,000. Sama juga untuk tarikh perolehan dia. Kalau 1 Januari 2022 kita beli aset tu, QPA 19 sama, QPA 21 sama. Right? Dan kemukakan kepada urus setia pelupusan selepas LPP buat pemeriksaan dan lengkapkan tanda tangani QPA 19. Okay. Dan isi QPA 21 kemukakan kepada kuasa melulus lah. Right? So lepas tu kuasa melulus akan bagi SURE kuasa melulus sama ada ikut SURE LPP ataupun berlainan lah. Then PTJ akan ambil tindakan ikut SURE yang diluluskan. Dan last kita akan sediakan CJ pelupusan lah. CJ pelupusan ni dia macam dah end. Kita dah keluarkan daripada sistem kita. Physical pun dah tak ada dalam milikkan PTJ. Right? So QPA 23 ni dia biasa berserta dengan, biasa kalau kita buat kaedah hadiah atau serahan, kita ada surat akuan penerimaan lah. So itu boleh jadikan dia punya supporting document. Ataupun kita ada buat jualan, kita ada receipt kan. So receipt tu boleh jadi kita punya supporting document. Okay, untuk QPA 22 kita ada kaedah musnah. So kaedah musnah ni dia perlu disaksilah oleh 2 orang yang dilantik oleh ketua jabatan. Okay, then dia perlu sign dokumen tu. So kita berkepilkan sekali dengan QPA 23 ni semasa kembalikan kepada kuasa melulus. Nyatakanlah tindakan akhir telah dilaksanakan. Okay, bagi kenderaan pula kita perlu pastikan pertukaran hak milik atau pembatalan hak milik telah dibuatlah dengan JPJ. Right? Ataupun kalau untuk bot-bot semua pun kita perlu make sure lah Jabatan Laut Malaysia kita punya lesen semua dah di-update, dah tukar hak milik. Okay, last kita akan kemaskini QPA 3 dan QPA 4 lah. Okay, so tempoh tindakan pelupusan mengikut kaedah yang dilaksanakan adalah 6 bulan daripada tarikh kelulusan. Okay, pelanjutan boleh dikemukakan kepada kuasa melulus dalam tempoh 2 minggu sebelum tamat tempoh kelulusan yang pertama. Dan kita juga ada pindah kaedah lah. Kalau pindah kaedah, rasa kaedah yang diluluskan tu tidak sesuai, boleh angkat permohonan pindah kaedah. Okay, so ni contoh. Okay, permohonan pelupusan baru PTJ kemukakan Disember 1, 2023. Okay, so semua permohonan kita akan proses lengkap 30 daripada dokumen lengkap diterima urus setia, kita akan proses 30 hari. So kita keluarkan surat kelulusan kan. Contoh ni contoh 1 January 2024. So
kelulusan pertama adalah 6 bulan lah, sampai 30th Jun 2024. Okay, in between. Rasa kita dah nak selesai dah dapat pembida dah, tunggu untuk pertukaran hak milik je. Right? So, PTJ boleh mohon lanjut tempoh. Okay, contoh katakan dalam tempoh tindakan penebusan tu, perlu kemukakanlah permohonan lanjut tempoh. Contoh kita guna 13 Jun 2024 kan, dia kemukakan sebaiknya email dulu dan hard copy hantar kemudian. At least kita boleh proses. Alright? So kita boleh nampak apa-apa saja kelulusan untuk lanjut tempoh dia adalah extension 1 bulan daripada tarikh kelulusan pertama tu. So 30th Jun kita akan extend 1 bulan sampai 29 Julai. Okay, kalau rasa masih tak ada pembida yang berjaya, masih tak ada orang masuk tawaran sebuah harga tu, jangan mohon lanjut tempoh lagi sebab dia akan drag lagi masa. Okay, tuan-puan perlu tengok time frame tu. Okay, kalau rasa okay dah ujung-ujung je, kita dah dapat syarikat dah datang ambil barang tu dalam tempoh 2 minggu. Okay, so kita extend, dapatkan 1 bulan punya extension. Okay, tengok situasi. Okay, permohonan pelanjutan hendaklah dikemukakan 2 minggu seperti yang saya cakap tadi. So kita tengok 30th Jun, dia 2 weeks before adalah 15 lah, 15 Jun lah, right? Atau sebelumnya. Okay. So permohonan pelanjutan tempoh yang dikemukakan selepas 15 Jun tidak dapat dipertimbangkan lah. Kita memang takkan proses, kita akan kembalikan. Kita akan minta PTJ untuk angkat semula permohonan tu. Okay. Yang ni untuk permohonan pindah kaedah, sama proses dia. Untuk kelulusan pertama, 6 bulan kan. Right? Contoh dalam kita dah bagi kelulusan dalam bulan 2 macam tu, contoh HKL. HKL kata, Puan, saya rasa kaedah pelupusan yang diluluskan ni tak sesuai lah sebab kita dah cari pembida tapi tak ada minat. Kita sisakan lah, katakan motor kan. Kita ada, first kita bagi kelulusan jualan sebuah harga tapi kita open tawar sebuah harga tapi tak ada orang minat. Dan model tu pun dah lama. So kita nak tukar sisa. So bulan 2 HKL angkat permohonan pindah kaedah. Okay. So dia punya terms dalam berkeliling, kalau kita ambil pindah kaedah, kelulusan yang akan dibagi adalah 3 bulan. Okay, daripada tarikh kelulusan pindah kaedah. Okay, contoh. Yang ni. Okay, tuan-puan akan nampak lah. Dia punya kelulusan tu 3 bulan daripada tarikh kelulusan pindah kaedah adalah 30 April 2024. Okay, tapi kelulusan asal dia adalah 30 Jun 2024, betul? Kira dia dah rugi hampir 2 bulan macam tu lah. So dia kena segerakan lagi. Tapi sebabkan jualan sisa, dia tak involve pihak ketiga. So dalam 3 bulan ni doable. Okay, kena tengok situasi tu. So satu lagi advice. Contoh, tuan-puan dah tahu masih memerlukan masa yang panjang kan? So angkat permohonan tu sebelum 29 Jun 2024. Kita last date 30 Jun 2024, betul? Okay, at least kita dapat extension sehingga September 28, 2024. Nampak So sama jugalah permohonan pindah kaedah yang dikemukakan selepas 30 Jun 2024, kita takkan pertimbangkan lah. Kita akan pulangkan semula. Perlu mohon semula. Kira start from the first lah. Kalau PEP dah tamat tempoh, perlu dapatkan PEP yang baru. Okay. So far ada soalan? Atau kita boleh proceed? Boleh Alright. So untuk kaedah pelupusan, kita ada 13 jenis kaedah pelupusan. Okay, main kita akan tengok pulangan hasil lah. Okay, kita perlu pastikan apa yang kita nak lupus tu bagi hasil yang tertinggi. Okay, sama ada dapatkan in term of money ataupun CSR lah. Kalau kita hadiah serahkan kepada pihak luar, kita dapat CSR. Okay. Alright. So kita ada jualan. Jualan ni ada 3 jenis. Tender sebuah harga, lelong. Sisa ada 3 jenis. Jualan sisa terus, jualan sisa sebuah harga, jualan sisa tender. Tukar pun kita ada 3. Tukar barang perkhidmatan, tukar beli, tukar ganti.
Dan kita ada e-waste, electronical waste ataupun buangan terjadual. Okay, dan kita ada hadiah, serahan, musnah dan kaedah-kaedah lain. Right? Alright. So jualan tender ni dia biasa kalau tuan-puan tengok keyword dia adalah nilai semasa. Okay. Ni saya pun confused lah bila go through TPA ni. Sebab kalau ikutkan nilai semasa, aset KKM memang tak ada yang melebihi 500,000 lah. Sebab tu kaedah ni tidak sehingga sekarang saya dah nak masuk tahun ketiga. Masih tak gunakan jualan tender ni lagi untuk pelebusan. Okay.